Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kasih sayang limpah kurnia yang sedang Allah Subhanahu wa taala bagi. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang pilih kita, himpun kita dalam kebaikan, peringatan demi peringatan agama. Kerana Nabi beritahu dalam sebuah hadis, man aradallahu bihi khairan falyufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan ke atasnya, maka Allah Ta'ala akan faqihkan dia, akan fahamkan dia berkenaan dengan perkara agama. Kerana inilah kehidupan dunia yang berakhir. Suka ataupun kita tidak suka, mati akan datang pada kita. Sebab tu orang yang membuat persiapan untuk balik bertemu dengan Allah di saat dan ketika ni. Nabi menceritakan bahawa dialah orang yang cerdik. Dialah orang yang cerdik. Bukan hanya ingat mati, tapi dia sibuk membuat persiapan untuk hari dia berdepan dengan mati. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang betapa sifat dunia ni menipu. Dalam banyak riwayat, dalam banyak ayat, dalam banyak surah dalam Quran, Allah sebut berulang-ulang kali, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia melainkan kesenangan yang kita rasa semua tipu je. Sebab tu, kalau kita dah tahu dah dunia ni tipu, kenapa kita masih juga meletakkan hati kita kepada satu cinta yang sedang menipu? 124,000 orang para Nabi telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyempurnakan 100 suhuf. Nabi Adam AS wafat, Allah gantikan secepat mungkin anaknya Nabi Adam, yakni Nabi Syaith AS. Allah turunkan ke atas baginda Syaith sebanyak 50 suhuf. Bukan kita, tetapi lembaran-lembaran syariat untuk hidup dan bagaimana nak taatkan perintah Allah di zaman tu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pula kepada Sayyidina Idris alaihissalam. Bukan orang lain. Bila wafat saja Nabi Syaith, sebelum wafat Nabi Syaith lagi disebutkan di dalam kitab surah, di dalam Qasasul Anbiya, hatta Idris alaihissalam dah ada dah pun, cuma belum diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Untuk Nabi Idris alaihissalam Allah sempurnakan sebanyak 30 suhuf. Allah bagi pula pada Nabi Ibrahim 10 suhuf. Allah bagi pula pada Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf.
100 suhuf dilengkapkan oleh 4 orang Nabi ni. Kemudian Allah Ta'ala berikan pula kepada Nabi Musa AS Taurat. Allah sempurnakan kepada Nabi Daud Zabur. Allah Ta'ala hadirkan kepada Nabi Isa bin Maryam AS dengan Injil. Dan akhirnya kepada Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, saya nak ajak kita renung sama-sama. Apa yang ada dalam 100 suhuf dan 4 kitab yang disempurnakan ni? Apa yang Allah nak daripada setiap manusia, makhluk daripada zaman demi zaman yang Allah ciptakan ni? Allah sebut dalam Al-Quran, ma khalaqatul jins wal ins illa liya'budun. Tidak kami ciptakan, khalaqtul, telah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk satu je matlamat, tujuan, harapan, kehendak dan keinginan Allah. Apa dia? Liya'budun, untuk menjadi hamba, mengabdikan diri pada Allah, menjadi hamba. Ini ialah pangkat, ini ialah gelaran, panggilan yang paling tinggi, yang kalau Allah terima kita dengan panggilan ni, kita lah orang yang paling beruntung. Dan Allah telah terima Nabi SAW. Tuan-tuan ingat tak? Tiap-tiap tahun kita menyambut peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Dan setiap kali mesti ustaz, penceramah, pendakwah akan baca ayat pertama pada surah Al-Isra'. Apa dia ayat tu? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا. Allah sebut apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci dia, yakni Allah, yang memperjalankan hamba dia. Inilah panggilan yang paling mulia yang Allah Ta'ala endorse kepada Nabi kita semua. Qul, katakan, ya ibadi. Panggilan yang paling lunak terhadap manusia yang berada dalam satu musibah yang sedang Allah pandang pada dia. Qul, katakan, Allah suruh, qul, katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sedang kecewa terhadap diri dia sendiri, yang stres, yang depres, yang jam, yang tak tahu jalan keluar daripada ujian yang sedang dilalui sekarang ni. Musibah, penyakit, malapetaka, kematian, kehilangan, muflis. Ya Allah, Allah bagi tahu, qul, katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, siapa saja yang merasakan dia cuma hamba kepada Tuhan yang Maha Esa, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sedang kecewa terhadap diri dia, ujian yang menimpa dia. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah, Dia nak ampunkan kalian dosa-dosa kalian semua.
Allah Ta'ala bagi semua ujian, bagi semua kesakitan, bagi semua kemudaratan, segala-galanya kerana satu perkara yang paling penting untuk kebaikan akhirat kita, keampunan Allah. Kebaikan dunia kita, kesan natijah daripada keampunan Allah apa dia? Tenang hati dan perasaan jiwa kita. Tuan-tuan perempuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang salah sangka dengan apa yang Allah Taala sedang bagi pada kita di saat dan ketika ni. Ramai orang sangka ujian yang sedang kita lalu, kesakitan, disebabkan oleh musibah yang dibentangkan depan kita. Dah, ujian yang Allah Ta'ala bagi ni bukan ini jadi sebab manusia depres dalam kehidupan. Saya pesan kat diri saya sendiri supaya kita balik pada ayat Quran dan memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita faham. Bila Allah sebut saja dalam surah At-Taubah, qul, katakan, lan yusibana, sekali-kali kami tidak timpakan, kata Allah, kepada siapa-siapa, yakni daripada hamba-hamba Allah, illa ma kataballahu lana, melainkan dengan apa yang telah Allah Ta'ala tulis di Lauh Mahfuznya Allah, apa yang Allah Ta'ala tetapkan daripada takdirnya Allah. Huwa maulana, tak kala dia sedang uji, dia jaga kita. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanyalah kepada Allah orang yang beriman itu meletakkan seluruh sandaran tawakal dia. Tuan-tuan, perempuan sidang penonton dirahmati oleh Allah, bila Allah uji kita, Allah sedang lambung kita. Tuan-tuan, siapa yang ada baby kat rumah, saat lagi boleh try buat eksperimen. Tapi kena hati-hatilah yang pakat-pakat duduk rumah ni. Cuba ambil baby kita yang umur 6 bulan, yang umur 5 bulan, yang baru-baru nak boleh merangkak tu. Cuba lambung. Makna dia bukan lambung campak dia, dah lambung macam kita selalu main dengan anak-anak kita. Kita lambung dia, lepas tu kita tangkap balik. Kita lambung dia, kita tangkap balik. Cuba tengok muka dia. Dia sonok ke tak? Sebab kita one way punya kuliah, jadi saya tanya, saya jawab sendirilah. Kalau kita lambung anak kita, kita tengok muka dia sonok ke tak, baby tu. Kalau tak ada baby, nanti try pinjam baby jiran sebelah rumah ke, baby kawan-kawan kan. Try saja nak tengok. Hari tu Ustaz cerita dalam ceramah itu, dia suruh try lambung baby. Muka baby tu sonok tak sonok tuan-tuan. Muka baby tu gaya. Kita kalau lambung baby, kita main dengan dia kan, kita bergurau, kita pun lambung dia. Tengok muka dia gaya tuan-tuan. Dia tak sonok. Yang sonok kita hak lambung. Kita ingat dia sonok macam kita juga. Bila dia sonok, bila kita dah tangkap, bila kita peluk dia, masa tu mengekek dia ketawa. Kita lambung lagi, gaya lagi muka dia. Kita dapat dia, kita sambut dia, kita peluk, mengekek dia ketawa. Kita sangka dia sonok macam kita masa kita lambung tu. Dah, kita yang sonok, dia gaya tuan-tuan. Begitulah keadaan tamsilan para ulama. Tatkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala lambung kita dalam ujian, berubah muka seorang-seorang. Tak sama senyuman dia. Kawan pun tengok main office senyum, ini bukan senyum macam biasa ni. Ini senyum ada masalah ni, senyum ni. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana ketika di lambung itu dia rasa macam dia terlepas. Huwa maulana. Allah bila dia lambung kita dengan ujian, dia tak lepas kita. Dia jaga kita. Dia nak bagi pahala pada kita. Tak kala kita niat untuk buat satu dosa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tulis apa-apa dosa lagi. Tetapi tak kala kita buat dosa tu, maka hanya ditulis satu dosa. Tapi kalau kita tak jadi niat nak buat dosa, kita tak jadi buat dosa, kita tinggalkan niat kita tadi, maka akan ditulis satu pahala. Kita niat nak buat baik, kita tak buat lagi baik tu, niat saja nak buat baik, dah ditulis satu pahala untuk kita. Kita niat nak buat baik, kemudian kita buat baik tu, maka ditulis niat dan pahala kita buat tadi. Tuan-tuan,
pemurahnya Allah, sayangnya Allah, kerana kehendak dan keinginan Allah ialah kita semua lulus dalam ujian ni. Sebab tu Allah turunkan di Al-Quran 100 suhuf, 4 kitab disempurnakan untuk kita memahami kita cuma hamba. Maksud kehidupan kita atas dunia ialah untuk balik pada Allah dengan sifat hamba, dengan sifat hamba yang maha kepada hamba, kepada Tuhan yang maha pengasih. Ibadur Rahman, inilah kita semua. Minggu lepas kita dah muzakarah panjang berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah dan sifat ketaatan para sahabat kepada Allah dan Rasul walaupun bertentangan dengan hati dan jiwa mereka. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah, itulah hakikat seorang hamba. Hamba ni siapa dia? Hamba ni ialah orang yang mentaati kepada apa sahaja yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuan-tuan, kita buka dalam surah Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan ayat 63. Tuan-tuan, siapa yang belum ada kitab Ibadur Rahman susunan saya, siapa yang nak boleh PM insya-Allah. Minta maaf boleh type dekat komen insya-Allah. Nanti akan ada kami punya tim akan respon kalau tuan-tuan nak dapatkan kitab yang mengisahkan kisah kehidupan keluarga para sahabat. Saya letak pada muka surat depan, pada kulit depan kitab ni, Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan ayat 63. Ada apa dengan ayat ni? Allah cerita berkenaan sifat sepatutnya yang ada pada seorang hamba. Apa dia? Wa ibadur Rahman, dan hamba-hamba kepada Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasih ni. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka sentiasa berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan lunak hati mereka, rendah perasaan mereka. Mereka tak pernah rasa yang mereka lebih baik pada siapa-siapa, walaupun Allah angkat mereka dengan pujian, kemasyuran, ketakwaan, dimuliakan di mata manusia. Tetapi tetap juga mereka rasa mereka cuma hamba dan bukan siapa-siapa. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka jalan di atas muka bumi Allah dengan tawaddu', dengan rendah hati mereka. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila disapa oleh orang-orang yang jahil, mereka tak balas kejahilan dengan kejahilan. Mereka tak balas celaan dengan celaan. Tetapi mereka kata apa? Qalu salama. Mereka kata sejahtera, sejahtera, sejahtera. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan malam-malam hari mereka untuk Allah qiyam, sujud, tangisan dalam doa mereka, bermunajat, bagi tahu, mengadu hanya kepada Allah, menunjukkan sifatnya hamba. Tuan-tuan, saya tak ingat cicinda Nabi SAW, Al-Imam Ali Zainal Abidin rahimahumullahu ta'ala anhu, satu orang yang akhlaknya seperti mana akhlak Nabi, kezuhudannya seperti mana kezuhudan Nabi. Hari ni kalau kita tengok para habaib kita di Yaman, kan, kadang-kadang mereka pakai gamis, kemudian mereka pakai jubah di luar. Kita tengok smart, kemas. Siapa yang pakai macam tu? Dulu Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimatuz Zahra binti Rasulullah pakai macam tu. Pernah satu ketika dia dalam keadaan yang begitu kemas, begitu baik. Lalu dalam satu kawasan, satu orang lelaki yang memiliki penyakit marid di dalam hati dia, tengok Imam Ali Zainal Abidin, dia terus kata, wahai Ali, kamu langsung tak macam atuk kamu. Kamu langsung tak macam atuk kamu. Kamu tak zuhud macam atuk kamu. Kenapa? Kerana pakaian Imam Ali ketika tu, dengan gamisnya di dalam yang disembunyikan, dengan jubah di luar yang dipakai macam kot tu, nampak sangat kemas, nampak sangat baik.
Maka orang tadi kata, kamu ni tak zuhud macam atuk kamu. Imam Ali Zainal Abidin tak kata apa. Imam Ali Zainal Abidin hanya senyap. Dan lelaki ni terus hina Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin cuma pegang tangan lelaki ni, lantas dimasukkan di dalam jubah. Maka menangis lelaki ni. Kenapa? Kerana di dalam jubah tadi, gamis yang dipakai oleh Imam Ali Zainal Abidin cumalah gamis yang diperbuat daripada kain guni yang kasar. Al-Imam Ali Zainal Abidin, begitu keadaan kehidupan dia. Lelaki tadi kata, wahai Imam, kenapa kamu menyembunyikan keadaan kamu ni daripada pandangan mata kami? Kata Imam Ali Zainal Abidin, demi Allah, aku pakai begini kerana aku nak tunjukkan bahawa aku tidak perlukan apa-apa daripada siapa-siapa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dahsyat akhlak Imam Ali Zainal Abidin. Pernah satu hari dia keluar pada Masjid Nabawi. Satu orang telah datang di depan dia. Hal anta Ali Zainal Abidin? Kamu Ali Zainal Abidin ke? Lantas dia kata, ya, aku Ali Zainal Abidin. Lelaki tadi kata, la wallah, laisa anta Ali Zainal Abidin, walakin anta Ali Syainal Abidin. Kamu bukan Ali Zainal Abidin, tapi kamu Ali Syainal Abidin. Tuan-tuan terkejut. Ali Zainal Abidin, dia tak buat apa pun dekat lelaki ni. Dia tak kata apa pun dekat lelaki ni. Tiba-tiba lelaki ni keluar dan menyapa dia dalam keadaan yang teruk macam ni. Kemudian tukar nama dia. Ali Zainal Abidin. Apa makna dia? Ali Zainal Abidin makna dia perhiasan Abidin. Abidin ni abid. Abid ni hamba di dalam agama. Dia tukar jadi Syainal. Syainal ni pengotor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kalau orang tukar nama kita, kita boleh mengamuk. Tapi begini diajar oleh agama ni. Sabar, bawa tenang. Kalau kita ingat kita cuma hamba Allah Subhanahu wa taala, yang hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, yang makan rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengecapi nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang sering kali tergelincir dengan dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tak layak, kita fikir, apa kelayakan aku untuk marah dan mengamuk? Melainkan untuk agama Allah yang dipijak-pijak. Tapi kalau untuk diri aku, apa Imam Ali buat? Bila lelaki tadi tukar nama dia, anta Ali Syainal Abidin, Imam Ali cuma diam. Kamu Ali pengotor dalam agama, pengotor. Ya Allah. Imam Ali cuma diam kerana dia tahu bukan masalah dia, masalah orang ni yang sedang hina dia. Antal kadzab, antal munafiq. Dia pun hina, caci maki Imam Ali Zainal Abidin dalam keadaan cacian makian teruk. Tuan-tuan, saya cuma nak tanya, kalau orang caci maki, hina kita, berapa lama dia boleh caci maki dan hina kita? Saya minta maaf, saya sendiri pun sama kadang-kadang. Orang sebut benda tak elok tentang kita, begitu terguris dan mengamuk kita. Bukan kata tak boleh bertahan, tapi kita nak belajar daripada kisah kehidupan mereka. Al-Imam Ali Zainal Abidin cuma diam tak kala dia maki, dihina, dicaci, sehingga lelaki yang caci, maki, hina Imam Ali Zainal Abidin tadi pun dah tak tahu dah nak maki apa, sehingga dia terberhenti dan dia pun diam dan tak tahu nak sebut apa lagi hinaan. Imam Ali Zainal Abidin tunduk, lantas kelihatan mengalir air mata daripada pipi dia. Maka ketika itu Imam Ali Zainal Abidin kata, wahai fulan, sesungguhnya setiap keburukan, celaan, makian, hinaan yang kamu ucapkan sebentar tadi, keburukan tu semua ada padaku. Keburukan, kejahatan yang kamu sebut tadi, semua ada padaku. Banyak lagi keburukan yang ada padaku, wahai fulan, yang kamu belum sebutkan tadi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, lelaki tadi dengar jawapan Imam Ali Zainal Abidin, terkejut dia, sehingga Imam Ali kata, wahai fulan, apakah hadiah yang patut aku berikan kepada kamu agar
aku dapat balas segala nasihat yang kamu bagi tadi. Dianggap sebagai nasihat. Kita tak boleh ubah apa yang orang nak cakap pada kita, apa yang orang nak sangka pada kita. Tapi kita boleh ubah perasaan dan hati kita untuk tarik nafas dan tenang. Ingat Allah. Allah kan sebut dalam Quran, dengan mengingati Allah tasma'innul qulub, maka jiwa hati akan jadi tenang. Kenapa kita nak mengamuk, cepat sangat nak marah? Kerana kita selalu menyandarkan diri kita terhadap nafsu, kehendak dan keinginan kita. Saya minta maaf. Semua benda boleh jadi punca kemarahan kita. Benda kecil pun kadang-kadang jadi besar untuk kita. Benda yang bukan apa-apa pun kadang-kadang jadi besar untuk kita. Kerana apa? Kerana hati kita yang tak dibuka ruang dan peluang untuk kita melihat dunia seperti mana Nabi dan para sahabat melihat dunia. Semua benda nak jadi punca kemarahan. Kadang-kadang kita duduk kat rumah kan. Ini musim PKP. Dulu kita selalu keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Keluar sebelum matahari terbit, balik matahari dah terbenam, tak dan jumpa matahari. Kalaulah matahari naik sebelah barat, kita pun tak tahu sebab apa. Keluar gelap, balik gelap. Inilah kesibukan, inilah keadaan keduniaan yang menghimpit dan menyibukkan kita. Tuan-tuan perempuan, bayangkan masa tu kita nak jumpa anak pun susah. Jumpa sekejap lagi banyak jumpa pejabat, tempat kerja daripada keluarga. Tapi sekarang Alhamdulillah, Allah bagi masa untuk sebahagian daripada manusia yang melihat kebaikan daripada ujian pandemik COVID-19 yang memangnya rotan yang Allah bagi pada kita, diambil dan dilihat dengan pandangan mata rahmat untuk dijadikan sebagai satu muhasabah untuk kita recheck balik ahli keluarga kita semua. Amalan-amalan hati, Quran, diri, apakah kita dah sempurnakan nilai hak kita sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang Allah nak daripada kita, tuan-tuan. Tapi apa yang jadi? Yang jadi bila berlaku COVID ni, bila berlaku pandemik ni, ada yang stres, depression, ada yang nak bunuh diri kerana kena buang kerja, ada yang naik atas jambatan dah. Saya minta maaf tuan-tuan, tak ada kena mengena dengan siapa-siapa. Kita baca berita kan, ada orang naik atas jambatan dah, ya Allah, stres sangat, kena buang kerja, nak bunuh diri, dia terjun daripada atas jambatan, terjun dalam sungai. Sebab apa? Nak mati, tak sanggup dan nak hidup, terjun dalam sungai, harap agar mati lemas. Tiba-tiba nampak buaya dalam sungai, tuan-tuan. Bila nampak buaya dalam sungai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berenang dia cepat-cepat pergi tepi. Sebab apa? Niat nak mati, lemas. Tapi sekarang ni ada buaya. Ini kalau tak mati lemas, mati kena makan buaya. Ngeri juga bunyi itu. Berenang pergi tepi, tak jadi nak mati. Tuan-tuan, inilah kehidupan. Dan kita kalau nak letak hati kita sesempit, denai dia akan sempit. Tetapi kalau kita luaskan hati kita seluas samudra, maka hati kita akan jadi sangat luas. Tuan-tuan, hari ini kalau kita tak lapangkan jiwa kita dan masa kita untuk melihat kudrat kebesaran Allah dan belajar untuk menelan kemarahan kita, bila lagi? Imam Ali Zainal Abidin, kisah yang saya cuma nak tuan-tuan ingat nama ni betul-betul. Paling-paling kurang habis daripada kuliah kita, tak ingat dah ustaz ni cerita apa tadi panjang-panjang. Paling-paling ingat nama Imam Ali Zainal Abidin dan akhlaknya beliau, cicinta Nabi ni. Supaya kita ambil iktibar. Kalau rasa nak mengamuk, nak marah, ingat dia ni. Ingat Imam Ali Zainal Abidin ni. Tuan-tuan, satu hari berlaku di bandar Madinah di zaman Imam Ali Zainal Abidin, berkenaan satu orang lelaki yang keluar daripada rumah dia nak berniaga, sampai di pasar pilih barang untuk berniaga. Tiba-tiba tengah-tengah pilih, azan berkumandang. Bila azan berkumandang, dia pun cepat-cepat pergi masjid. Ini keadaan orang dulu. Ini keadaan orang dulu. Allah ialah benda utama. Allah ialah maksud kehidupan mereka. Panggilan Allah besar daripada segala-galanya. Bila saja azan berkumandang, ditinggalkan perniagaan, ditutup gerai-gerai mereka, dipenuhkan masjid-masjid, disempurnakan ketaatan pengabdian di dalam salat mereka. Selesai salat, baru patah balik, masuk pasar,
teruskan kehidupan. Belilah dia, lelaki tadi lepas selesai saja solat zuhur tu, dia pun belilah, cari barang untuk dia. Dia berniaga hari tu, dah ambil semua barang, nak bayar. Dia kata, mana pula aku punya duit ni? Ini mesti tertinggal dalam masjid masa solat tadi. Berlari dia pergi masjid, patah balik ke masjid. Tengok-tengok tempat yang dia duduk solat tadi, tak ada pun duit tu. Tetapi ada seorang lelaki yang sedang berdiri tegak qiyam dalam keadaan salat sunat. Lelaki tadi kata, ini mesti dia ni dah yang curi ni. Siapakah lelaki yang sedang berdiri salat sunat tu, tuan-tuan? Itulah Imam Ali Zainal Abidin. Dia tak kenal. Walaupun zaman tu nama Imam Ali Zainal Abidin cukup terkenal daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peperangan Karbala, ramai ahli keluarga baginda Nabi yang terbunuh lelaki, cuma tinggal Imam Ali Zainal Abidin rahimahumullahu ta'ala anhu. Sebab tu jalur silsilah siapa-siapa saja yang masih ada hari ini daripada keturunannya baginda Nabi mesti melalui jalur silsilah Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah. Kalau keturunannya ialah daripada keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, Imam Ali tengah solat sunat. Lelaki tadi tak kenal Imam Ali. Apa yang dia buat? Dia kata, ni mesti dia ni yang curi duit ni. Aku datang cepat-cepat dia buat solat. Ini dasar pencuri. Tuan-tuan, daripada belakang dia menjerit, wahai pencuri. Mesti minta maaf tuan-tuan, tiba-tiba menjerit pula ni, wahai pencuri, wahai pencuri, jangan kamu nak buat salat dekat situ. Pulangkan duit aku yang kamu curi. Imam Ali Zainal Abidin tengah salat, tuan-tuan. Dalam keadaan tengah salat, macam mana? Dia teruskan salat dia, dan dia perasan ada lelaki dekat belakang yang sedang bercakap dengan dia. Akhirnya, selesai saja salat dia, lelaki itu telah pergi kepada Imam Ali Zainal Abidin yang diingat sebagai pencuri tadi. Dia cekak baju Imam Ali Zainal Abidin, lantas dia kata, wahai pencuri, pulangkan balik duit aku yang kamu curi. Imam Ali Zainal Abidin pun heran. Dia tak buat apa pun, bukan dia buat salah pun, bukan dia curi pun. Apa yang dia kata? Dia kata, maafkan aku. Baik-baik, aku pulangkan. Imam Ali curi ke? Tak, dia tak curi. Kenapa dia nak pulangkan? Tak, dia nak make the case simple. Pulangkan balik duit yang kamu curi itu. Baik, kata Imam Ali, maafkan aku pulangkan. Ikut aku balik rumah. Maka lelaki tadi pun bangun dan ikut Imam Ali Zainal Abidin sampai ke rumah Imam Ali Zainal Abidin. Bila sampai di rumah Imam Ali Zainal Abidin pun masuk dalam rumah. Tuan-tuan, bila dia masuk dalam rumah, dia terpena, berapa duit lelaki tadi yang kena curi? Dia keluar balik. Wahai fulan, aku minta maaf. Duit kamu yang kena curi itu berapa? Bukan dia curi Imam Ali, maka dia tak tahu berapa. Lelaki itu kata, 1,000 dirham. 100 dirham. Baik. Dia pun masuk dan dia bungkuskan amount yang disebut tadi. Maka dia telah bagi kepada lelaki itu. Bila dia bagi, lelaki itu kata, wahai pencuri, sekali lagi kalau kamu buat, akan ku laporkan kepada pegawai, akan ditangkap kamu, dipotong tangan kamu. Imam Ali kata, maafkan aku, jangan ceritakan apa yang berlaku ni pada siapa-siapa. Wallahi, jangan ceritakan apa yang berlaku ni pada siapa-siapa. Ini orang Islam, tuan-tuan. Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, jangan bagi tahu siapa-siapa. Kerana apa? Kerana inilah sifat orang Islam. Al-mu'min bil-mu'min kal-bunyan wa yashuddu ba'dahu ba'da. Orang Islam dengan orang Islam yang lain seumpama bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. Bila dia nampak keaiban, kesalahan, kecuaian, kesilapan mana-mana orang Islam, dia akan berusaha untuk menutup man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang tutup aib satu orang Islam, Allah tutup aib di dunia akhirat. Begitu keadaan. Tuan-tuan bayangkan, Imam Ali kata apa? Wahai fulan, jangan cerita kat siapa-siapa ya perkara ni.
Kenapa? Kalau dia cerita kat orang, yang malu bukannya Imam Ali, yang malu dia. Kerana dia yang tak kenal ini Imam Ali. Dan dia tuduh pula Imam Ali pencuri. Tuan-tuan, dia kata apa? Wahai fulan, kamu dengar betul-betul. Kali ni aku tak laporkan kepada pegawai, tapi kalau kamu curi lagi lepas ni, aku akan laporkan kamu pada pegawai, akan ditangkap, kamu dipotong tangan kamu, dijadikan sebagai contoh kepada orang, supaya tak buat apa yang kamu buat ni. Baik, maafkan aku, kata Imam Ali. Maka lelaki tadi pun pergi. Dia pun beli barang-barang dia nak berniaga hari itu. Dia berniaga hari itu. Dengan keuntungan yang dia dapat, maka dia selesai, dia bawa balik rumah. Sampai saja di rumah, tuan-tuan, kelihatan isteri dia sedang tunggu dalam keadaan yang sangat resah, sangat gelisah. Dulu bukan ada handphone, WhatsApp macam hari ni. Kita nak beritahu apa-apa boleh hantar je. Tapi dulu kalau dah keluarlah. Nak cari mana suami dia. Maka bila suami dia sampai, dia tengok suami dia dengan keuntungan yang dia bawa balik pada perniagaan. Suami dia pun gembira, alhamdulillah hari ni untung sekian-sekian kita dapat. Isteri dia kata, bang, saya tak tahu macam mana nak tahan abang tadi. Abang keluar tadi, abang tertinggal duit yang abang sepatutnya bawa sebagai modal perniagaan. Aku tinggal duit yang aku sepatut bawa sebagai modal perniagaan. Habis tu ni yang aku bawa, yang orang, astagfirullah. Tuan-tuan, baru dia sedar dia tertinggal duit dekat rumah. Dia teringat, ya Allah, habis ni aku beli barang perniagaan aku yang aku berniaga hari ni duit ni siapa punya? Lelaki yang aku tuduh pencuri kat masjid tu siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tuduh dia pencuri. Dia minta maaf. Aku tuduh dia pencuri. Dia cuma kata maafkan aku. Dia bagi pula duit. Inna lillahi. Tuan-tuan, cepat-cepat dia bawa duit ni bergegas pergi ke rumah Al-Imam Ali Zainal Abidin rahimahumullah ta'ala anhu. Sampai depan rumah Imam Ali. Sampai depan rumah Imam Ali Zainal Abidin. Tiba-tiba dia nak ketuk pintu, ada orang keluar daripada pintu rumah sebelah. Dia tanya, wahai fulan, ni rumah siapa ni? Lelaki tu kata, kamu tak kenal? Ini kan rumah cicitnya Nabi SAW. Ini kan rumah Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Dia kata, ya Allah, Astaghfirullah. Tak ada orang yang aku telah tuduh sebagai pencuri di kota Madinah ni, melainkan aku telah tuduh cicitnya Nabi SAW mencuri. Ya Allah, apa aku nak jawab nanti di akhirat kepada Nabi? Ya Allah, habislah aku. Tuan-tuan, dia ketuk pintu rumah Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali buka pintu, tengok lelaki ni lagi. Imam Ali kata, Allah, maafkan aku. Apa lagi yang boleh aku bantu? Ya Allah, maafkan aku. Lelaki tadi mengalirkan air mata dia. Dia kata, wahai Imam, aku minta maaf wahai Imam. Aku tak kenal kamu dan aku telah tuduh kamu sebagai pencuri. Allahu Akbar, maafkan aku wahai Imam Ali. Imam Ali bila dengar, lega dia. Imam Ali kata, wahai fulan, jangan kamu khawatir. Kerana tadi masa kamu dekat masjid, masa kamu mula-mula sekali tuduh aku sebagai pencuri, masa tu pun aku dah maafkan kamu dah. Masa kamu tuduh aku sebagai pencuri tadi dekat masjid, masa tu pun aku dah maafkan kamu dah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, inilah sifat keluasan satu orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Akhlak dengan akhlak Rasulullah. Mereka tak simpan dendam. Mereka tak simpan apa yang terbuku dalam hati mereka, kebencian daripada orang Islam. Apa mereka kata? Mereka kata, aku dah maafkan kamu dah. Daripada awal kamu buat salah. Kita buat salah dengan orang, bila kita minta maaf, satgi raya, simpalan nanti raya. Kadang-kadang orang buat salah dengan kita simpan dalam hati, kita susah nak maafkan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
Wallahu ghafurur rahim. Walyafu. Allah kata walyafu, dan maafkanlah. Yakni apa saja kesalahan yang orang buat pada kamu, walyasfahu, lupakanlah kesalahan tu, jangan diungkit-ungkit lagi. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kamu suka kalau Allah ampunkan dosa-dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim, dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala nak ampunkan kita, tapi kenapa hari ni sampai sekarang kita belum lagi maafkan kesalahan orang pada kita? Apa besar sangatkah dosa orang pada kita sehingga kita tak boleh nak lupakan? Sedangkan banyak kemaksiatan yang kita buat kepada Allah, kalau Allah zahirkan, bahkan pasti langit dan bumi akan hitam dengan dosa kita. Hadis Qudsi, Allah kata, ya bani Adam, law balagad dhunubuka ananas sama, walaupun dosa kamu wahai anak Adam, kamu buat sampai mencecah ke langit, thumma astaghfartani, kemudian kamu beristighfar, minta ampun daripada aku, ghafartu lak, aku pasti ampunkan kamu, wala ubali, aku sikit pun tak peduli. Dalam hadis Qudsi yang lain Allah kata apa? Allah begitu, aznaba abdun zamba thumma qala rabbi ghafirli. Ada anak Adam, hambaku dari kalangan anak Adam yang buat dosa, di kalangan pendosa, kemudian dia sedar, dia insaf, dia kata, ya Allah ampunkan aku. Ketika tu seluruh pandangan Allah pada dia. Ketika tu Allah kata, Allah beritahu, alima abdi anna lahu rabb yaghfir dhunub, tu dia tahu yang dia ada Tuhan yang boleh ampunkan dosa dia. Sebab tu dia minta ampun. Tuan-tuan, puan-puan, minta ampun pada Allah sungguh-sungguh. Kita tak tahu kita mati bila, kita tak tahu kita akan meninggalkan dunia ni bila. Yang pasti confirm, pasti kita akan mati. Tuan-tuan, Allah bagi tahu siapa saja di kalangan hamba yang bertaubat minta ampun, Allah kata aku ampunkan dia. Disebut dalam hadis Qudsi tadi, lepas dia minta ampun tak lama lepas tu tergelincir buat dosa balik. Allah kata, alima abdi anna lahu rabb yaghfir dhunub, tu dia tahu tu dia ada Tuhan yang boleh minta ampun, tu sebab tu dia minta ampun. Tak berapa lama disebut dalam hadis Qudsi ni, dia buat balik dosa tadi, dia buat balik apa yang dia taubatkan tadi. Ketika tu Allah kata aku ampunkan dia. Sehingga dalam hadis Qudsi ni sebut buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun. Akhirnya apa Allah kata? Disebutkan dalam hadis Qudsi ni, Allah kata, ya abdi if'al ma syi'ta ghafartu lak. Buatlah dosa-dosa yang kau nak buat tu, yang kau sedang buat tu, minta ampun pada aku, sungguh-sungguh aku ampunkan. Tuan-tuan, bukan makna daripada hadis Qudsi ni tak ada masalah, buat je lah dosa lepas tu minta ampun, tak. Makna pada hadis Qudsi ni ialah sifatnya Allah, pemurahnya Allah, pengampunnya Allah. Alangkah tak malunya kita kerana dah buat dosa pada Allah, lepas tu minta macam-macam nikmat daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan nak apa-apa dan Allah tak perlukan apa-apa pun daripada kita. Allah ialah Tuhan yang memiliki segala-galanya. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah ialah pemilik kepada tentera langit dan bumi. Allah ialah milik kepada bintang-bintang. Allah menciptakan bintang-bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Dan Allah telah menciptakan langit diperhiaskan dengan bintang-bintang. Seluruhnya milik Allah. Tak ada apa kita punya. Tapi kenapa kadang-kadang kita rasa bangga, belagak, sombong diri? Hakikatnya kita cuma hamba. Kalau kita berusaha jadi hamba sebelum kita mati ni, sebenarnya kita lah orang yang paling bertuah sekali. Antara benda yang kita takut ialah kita rasa kita seseorang, kita boleh. Dan kerana kita rasa kita boleh, Allah serahkan kita pada diri kita sendiri. Al-Imam Ali Zainal Abidin tadi, bila lelaki itu minta maaf, dia kata daripada
masjid kamu tuduh aku pencuri, daripada situ lagi aku dah maafkan kamu dah, kata Imam Ali. Lelaki tadi kata, wahai Imam, ini duit yang kamu bagi pada aku ni, aku nak pulangkan balik pada kamu ni. Imam Ali kata, wahai fulan, kami ni keluarga Rasulullah, apa yang kami dah bagi, kami tak ambil balik dah. Tak apa, ambil lah. Ini akhlak tuan-tuan, ini sifat hamba kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Agak-agak lah mana hilang akhlak ni daripada umat ni. Kalau umat ni sentiasa menuntut hak dia, sedangkan kita diajar oleh Nabi tunaikan hak tanpa menuntut hak. Tuan-tuan, kalau mampu kita sempurnakan ada 6 prinsip daripada sifat sahabat, insya-Allah ada masa kita akan kupas satu persatu daripada kuliah-kuliah kita. Saya cuma nak sekali lalu je sebut, sahabat ada lebih kurang 124,000 orang. Khilaf di kalangan ulama yang bersama dalam Hajjatul Wida' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat sebut 114,000, ada riwayat sebut 124,000, ada riwayat sebut 144,000. Tuan-tuan, seluruh di kalangan mereka daripada kabilah yang berbeza-beza, daripada keadaan rupa yang berbeza-beza, perangai yang berbeza-beza, akan tetapi kata ulama dakwah mereka memiliki 6 sifat yang sama, yang mana inilah sifat yang menjadi asbab Allah telah menggelarkan mereka dalam Al-Quran dengan satu gelaran radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa dia? 6 sifat yang mereka ada. Saya cuma akan go through sekali lalu saja kuliah ni. InsyaAllah kuliah-kuliah yang seterusnya kita akan kupas satu persatu supaya kita dapat menyempurnakan 6 sifat ni. Sifat yang pertama ialah keyakinan mereka dengan kesungguhan hati mereka terhadap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keimanan mereka sungguh-sungguh kepada kalimah tayyibah ni, kalimah iman la ilaha illallah, kalimah amal Muhammadur Rasulullah. Kemudian sifat yang kedua, mereka memiliki sifat salat yang khusyuk dan khudu'. Khusyuk dan khudu'. Yang ketiga, mereka memiliki hakikat ilmu dan zikir. Mereka tahu apa perintah Allah yang patut mereka buat dalam satu situasi dan keadaan seandainya bertembung 2 perkara daripada perintah Allah. Zikirnya mereka sentiasa berhubungan dengan Allah. Sifat keempat yang ada pada mereka ialah ikramul muslimin. Mereka sentiasa memuliakan orang Islam. Sifat yang kelima, mereka ialah orang yang sentiasa ikhlas. Sifat yang keenam, mereka ialah orang yang memahami bahawa apa yang ada pada mereka bukan mereka punya, bahkan Allah Ta'ala punya semua. Maka mereka telah jual kepada Allah. Allah beli diri mereka, harta mereka, masa mereka, dan akan dibayarkan dengan syurga Allah. 6 sifat sahabat. Yang pertama, keyakinan kepada kalimah tayyibah. Yang kedua, dalam keadaan sifat salat mereka khusyuk dan khudu'. Yang ketiga, ilmu dan zikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, ikhlas niat. Yang keenam ialah da'awah dan tabligh. Ini 6 sifat sahabat yang kalau kita sempurnakan dalam kehidupan kita, insya-Allah Allah akan mendatangkan kesempurnaan agama pada kita seperti mana kesempurnaan agama yang telah Allah sampaikan kepada mereka. Saya cuma nak tutup dengan satu kisah pendek daripada seorang sahabat kecil di kalangan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sahabat mereka sama ada muhajirin ataupun ansar. Mereka sama ada orang muhajirin atau orang ansar, yang berhijrah dan yang kedua yang nusrah. Ini 2 golongan sahabat. Daripada Mekah ke Madinah, golongan muhajirin yang ada di Madinah, yang menyambut itu golongan ansar. Tuan-tuan, saya nak cerita satu kisah pendek supaya hari ni kita habis tutup kita punya tirai kuliah kita pada kali ini dengan kisah ni, insya-Allah. Di dalam Hayatus Sahabah, Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi ada bawa kisah ni berkenaan dengan satu orang sahabat Nabi yang kecil,
yang ketika tu baru saja berumur 6 tahun, yang bernama Sayyidina Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia keluar berhijrah bersama bapa dan ibu dia daripada kota Mekah menuju ke Madinah. Di tengah perjalanan, takdir Allah, ibu dia telah meninggal dunia. Sampai saja Bashir dan bapa dia di kota Madinah, dia disatukan, dipersaudarakan dengan orang-orang Ansar. Begitulah Nabi buat. Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dengan persaudaraan iman yang lebih kuat ikatannya daripada persaudaraan darah dan kabilah. Tuan-tuan, Bashir tak ada ibu. Bashir menganggap ayah dialah ayah, ayah itulah ibu. Bashir akan berada di mana saja ayah dia berada, dan begitu jugalah cintanya ayah Bashir kepada Bashir. Mana dia pergi, mesti dibawa Bashir. Umur Bashir cuma 6 tahun. Tuan-tuan, kalau ada anak yang umur 6 tahun, tengok muka anak tu, tengok perangai anak tu macam mana. Mungkin anak-anak kita tak lalu kesukaran seperti Bashir. Daripada kecil melihat agama Islam dihujani dengan pelbagai ujian. Agama Islam diuji dengan pelbagai kesusahan. Dia tengok bapa dia, ibu dia susah. Bashir memahami harga agama. Sampai saja di kota Madinah, Bashir dipersaudarakan bersama bapaknya dengan orang-orang Ansar. Bashir begitu sayangkan bapa dia. Setiap malam, kalau ayahnya Bashir nak tidur, maka Bashir akan tidur di sebelah ayah dia, dan dia akan ikat baju dia dengan baju ayah dia. Ada tak anak kita buat macam tu? Kadang-kadang kita tidur, anak kita main tidur sebelah pun kita kata, dah pergi tidur kalau. Kita jadi stres, kita jadi merimah pula. Tapi bapa Bashir begitu mencintai Bashir, itulah satu-satunya anak dia. Bashir akan ikat baju dia pada baju bapa dia setiap malam kalau tidur. Kenapa? Kerana Bashir inginkan kalau bapa dia bangun, dia pun terbangun. Satu hari panggilan jihad oleh Nabi SAW. Panggilan jihad ini disahut oleh para sahabat Muhajirin dan Ansar. Termasuklah yang nak menyahut seruan jihad ini ialah Sayyidina Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, Bashir kecil lagi, 6 tahun. Bapa dia nak pergi keluar berjihad jalan Allah. Berjihad di jalan Allah bukan macam kita pergi kursus 3 hari dan kita pergi kursus seminggu, yang mana balik dapat gaji. Tetapi berjihad, keluar berperang di jalan Allah, mungkin balik, mungkin tak balik. Apa yang berlaku? Sayyidina Bashir yang sedang tidur, bapa dia bangun, tengok arah anak dia Bashir yang dicintai. Tetapi tak ada perkara yang lebih besar daripada agama. Walaupun terpaksa mengorbankan nyawa, walaupun terpaksa meninggalkan keluarga, inilah nilai Islam yang sedang kita kecapi hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Bapa Bashir risau. Kalau dia buka ikatan Bashir, takut-takut Bashir terbangun. Jadi cepat-cepat dia pegang kejap baju dia. Dia ambil pisau daripada belati dia, dia keluarkan, lantas dia kerat baju dia cepat-cepat. Dan dia tinggalkan Sayyidina Bashir radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan tertidur. Bapaknya Bashir keluar berjihad di jalan Allah bersama Nabi SAW. Bashir bangun pagi itu, tengok bapa dia tak ada dengan dia. Yang ada cumalah ikatan keratan baju bapa dia, cebisan baju bersama ikatan baju dia. Bashir bangun cari bapa dia di seluruh penjuru rumah. Bashir tak jumpa bapa dia. Bashir keluar rumah, tanya kepada orang, Ainal abi, ayahku mana, ayahku mana? Mereka kata, Bashir, sabar, ayah kamu ikut Nabi SAW bersama dengan tentera Islam, pergi berjuang jalan Allah. Sabar Bashir, nanti ayah kamu balik. Tuan-tuan, betapa Bashir rindukan ayah dia. Bashir tak ada mak macam orang lain. Bashir tunggu di depan pintu setiap hari dengan harapan bapa dia balik. Hari itu akhirnya tiba. Hari kepulangan tentera Islam akhirnya tiba. Orang Islam telah balik dengan kemenangan. Orang Islam telah balik dengan kejayaan. Bashir melihat anak-anak kecil mula berlari ke arah tentera-tentera Islam. Bashir pun bersama melalui di celah-celah tentera Islam. Satu orang demi satu orang, Bashir mencari bapa dia daripada depan, sehinggalah tentera Islam yang berada di belakang. Bashir tak temui bapa dia.
Bashir radhiyallahu ta'ala anhu berlari pergi kepada Nabi SAW. Sampai dekat Nabi, Bashir kata, Ya Rasulullah, mana ayah aku? Mana ayah aku? Nabi tengok pada Bashir, tahan sebab dada Nabi SAW. Nabi tengok pada Bashir, Nabi tak tahu nak kata apa. Tak pernah Nabi palingkan badan Nabi daripada siapa-siapa. Nabi kalau bercakap, pasti seluruh badan Nabi akan pusing kepada orang yang bercakap dengan Nabi. Tapi hari itu Bashir tanya, Ya Rasulullah, mana ayah aku? Nabi tak pandang ke arah Bashir. Nabi fikir apa nak cakap pada Bashir. Bashir telah pusing ke depan muka Nabi. Ya Rasulullah, mana ayah aku? Nabi telah pusing daripada Bashir. Bashir pegang collar baju Nabi. Bashir kata, Ya Rasulullah, mana ayah aku? Dengan sebab Nabi kata, wahai Bashir, ayah kamu telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan bayangkan, anak kecil yang umur 6 tahun ni, yang kehilangan ibu dia ketika berhijrah ke kota Mekah, yang sekarang ni sedang diuji dengan kehilangan ayah di dalam berjihad, berjuang di jalan Allah. Nabi kata, Bashir, ayah kamu telah syahid di jalan Allah. Sukakah kamu, wahai Bashir, kalau aku nak bagi tahu kepada kamu yang aku akan jadi ayah kamu, Aisyah akan jadi ibu kamu, Fatimah Zahra akan jadi kakak kamu. Ketika tu mengalir air mata Bashir, maka dipeluknya tubuh baginda Nabi yang mulia bersama dengan linangan air mata. Tuan-tuan bayangkan, inilah harga Islam. Mereka telah kehilangan bapa mereka, mereka kehilangan ibu mereka, mereka kehilangan orang yang dicintai oleh mereka, semata-mata untuk agama sampai pada kita. Hari ini agama dah sampai pada kita. Macam mana harga agama yang kita rasa hari ini? Kita tak rasa macam mereka rasa. Kita cuma rasa Islam is just a religion, Islam is just salah, Islam is just a worship. Islam is not my life. Islam is just something which, if I want to get close to God, then I gonna raise my hand to pray to the God. If not me, myself, and I need nobody. Kita kadang-kadang rasa kita tak perlukan siapa-siapa. Kita rasa Allah Ta'ala cuma ada masa kita susah, masa kita senang kita tinggalkan Allah. Tuan-tuan, kalau kita faham nilai agama ni, wallahi kita takkan rasa senang kalau tengok agama sedang bercalar depan muka kita. Agama Islam bukan milik kita. Agama Islam milik semua. Kita bertanggungjawab atas agama ni untuk sampaikan kepada semua yang bukan Islam tentang apa yang Nabi SAW telah sampaikan kepada kita. Kita bukan hanya duduk kuliah-kuliah ni, tetapi kita nak masukkan kerisauan agama dalam hati kita, untuk kita semua bangun berdiri untuk pegang tangan manusia agar tak ada siapa yang tergelincir di tebing api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lama dah tuan-tuan, sekejap je lagi kita akan mati dah. Paling-paling kita buat sesuatu sebelum kita mati. Dah cukup-cukup lah dengan hati perasaan yang sikit-sikit nak tuntut hak saya, nak mengamuk, nak buat apa yang kita nak. Dah, hidup ni berkenaan dengan apa yang Allah nak. Tinggalkan sebentar apa yang kita nak, agar Allah balas segala kehendak keinginan kita di akhirat dalam syurga Allah bersama dengan kekasih kita yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi dah korban semua dah, tinggal kita. Semoga Allah Taala terima kita semua, insya-Allah. Semoga sedikit perkongsian pada tengah hari ini jadi asbab kebaikan saya sendiri yang bercakap, dan tuan-tuan puan-puan sekalian mendengar, insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah, yang tak baik pun daripada saya, kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah. Kita doa sikit. Semoga amin kepada tuan-tuan puan-puan sekalian. Allah Taala terima doa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Ya Allah, Tuhan sedang pandang aku. Kau pandanglah aku sebelum kau pandanglah kami sebelum kau telah pandang Nabi SAW dan para sahabat dulu. Ya Allah, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang tiasa tahu apa yang ada dalam jantung hati kami. Ya Allah, ampun dosa kami. Ya Allah, ampun dosa umat ni, hidayah untuk umat ni. Ya Allah, seperti mana kau telah bagi hidayah pada Nabi SAW dan para sahabat dulu. Ya Allah, orang yang sedang jauh daripada agama, kesian mereka. Ya Allah, kau pilihlah kami untuk tidak asbab kebaikan mereka semua datang pada agama. Kau telah kuatkan kami dengan penyakit ni. Ya Allah, kau angkatlah penyakit daripada kami. Jangan kau bebankan perkara yang kami tak mampu. Ya Allah, kau tahu. Ya Allah, segala-gala yang baik di sisi Engkau. Ya Allah, kau bagilah pada kami. Ya Allah, seperti yang kau telah bagi pada Nabi dan para sahabat. Ya Allah, kami tak pandai, kami cuma hamba Engkau yang hidup di hujung-hujung akhir daripada zaman yang akan hancurkan dunia ni. Ya Allah, ya Allah, tolong terima taubat kami dan umat ni. Ya Allah, hidayat pada umat ni. Ya Allah, kau himpunkan kami dengan Nabi di akhirat nanti. Ya Allah, Rabbana amanna bima anzalat taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Kalau kami ada yang sakit, ya Allah, kau sembuhkanlah. Ada uji dengan masalah rumah tangga, kau selesaikanlah. Ada uji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Ada hutang, kau langsaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan jumpa lagi dalam kuliah kita yang seterusnya insyaAllah. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada pihak penganjur kita audio kuliah. Semoga apa yang diusahakan jadi asbab kebaikan untuk kita semua dunia dan akhirat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.